Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita kelas pada petang ini. Okey, kita sambung usuluddin pada petang ini. Baik, pada hari ini kita akan sambung topik al-hadis. Okey. Al-hadis yang mana kita akan bicarakan tentang al-hadis al-mawdu'. Okey. Al-hadis al-mawdu', iaitu hadis mawdu'. Okey, apakah yang akan kita bincangkan pada hari ini? Di mana yang pertama kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan hadis al-mawdu'. Okey. Kemudian contoh-contohnya. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah kita bincangkan berkenaan bagaimana hadis mawdu' ini muncul, bagaimana kemunculan hadis mawdu' ini berlaku. Okey, yang ketiga adalah ciri-ciri hadis mawdu', ciri-ciri hadis mawdu'. Okey. Dan yang keempat adalah apakah pembicaraan ulama berkenaan dengan beramal dengan hadis mawdu' ini. Okey, empat perkara ini. Jadi sebelum kita masuk kepada topik kita, saya ingin sebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dalam perkara ini. Dia menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan aku, okey, barang siapa yang berdusta akan aku secara sengaja, muta'ammidan. Okey, muta'ammidan, okey, dusta akanku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bahawa dia akan menempah, okey, tempatnya di neraka. Jadi satu tegahan yang betul-betul jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kona kiri kona kanan, di straight. Siapa yang dusta akan aku, maka dia akan masuk neraka. Okey. Dan hadis ini adalah hadis antara riwayat yang tertinggi, di mana Rasulullah, kalau kita lihat riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim adalah riwayat yang tertinggi sekali. So kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, maksudnya ini memang jelaslah sangat-sangat hadis yang sahih daripada Al-Bukhari dan juga Muslim. Okey, sebab kedudukan hadis yang tertinggi adalah Bukhari dan Muslim first, second adalah Al-Bukhari, yang ketiga adalah riwayat Muslim. Okey, baik. Kita pergi kepada topik kita. Mafhumul hadis al-mawdu' wa amthilatuhu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hadis mawdu' dan juga contohnya. Baik, dari segi bahasa, hadis al-mawdu' dari segi bahasa adalah ismun maf'ul min wada'a fulanun ala fulanun ay al-saqa. Okey, ay al-saqa. Al-saqa tu maksudnya lekat. Okey, lekat akannya. Okey, so wada'a adalah meletakkan. Okey, meletakkan. Dia meletakkan sesuatu ke atas seseorang. Okey, ke atas seseorang. So dia macam benda tu bukan dia punya, tapi dia tampal benda tu ke orang lain. Okey, hadis itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya, tapi dia melekatkan hadis itu kepada Rasulullah secara bahasa. Secara bahasa. Baik, apa pula dari segi istilah? Okey, istilahnya adalah makhtalaqa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin kadhiban wa zuran. Okey, makhtalaqa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, adalah apa yang ciptakan ke atas ataupun didustakan, cipta ataupun dusta, okey, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghairihi, ataupun kepada orang lain, okey, sama ada sahabat ataupun kibarul ulama. Okey, dari segi apa? Dari segi qaul, perkataan,
dari segi fi'lun, kata kerja pula dah. Okey, dari segi fi'lun, perbuatan, maafkan saya. Okey, kata-kata fi'lun adalah perbuatan. Okey, takrir, statement. Okey, maksudnya satu perbuatan yang Rasulullah SAW tak buat. Contohnya, Rasulullah dipelawa untuk makan dhab, tapi Rasulullah tak makan. Rasulullah tak makan itu adalah takrir. Okey. Kemudian sifatan, secara sifat. Okey. Diciptakan satu sifat yang mana disandarkan kepada Nabi, walhal bukan Nabi bersifat begitu. Secara kadhiban wa zuran. Okey, secara dustaan. Secara dustaan. Kemudian kita lihat hukum kepada hadis maudhu' ini adalah la tahillu riwayatuhu aw zikrahu li ahadin idza alima halahu illa ma'a bayani annahu maudhu'. Okey, so kita lihat dekat sini ada perkataan mustasna, mustasna illa. Tiba-tiba masuk kelas Arab pula. Okey. Okey, la tahillu riwayatuhu, tidak boleh, tidak dibenarkan. Okey, tidak dibenarkan, no, never, tidak dibenarkan untuk meriwayatkan, sama ada meriwayat ataupun sebut hadis itu kepada sesiapa pun, li ahadin, sesiapa pun, iza alima halahu. Okey, sekiranya orang itu tahu tentang hadis itu. Okey, maksudnya kalau dia tahu hadis itu adalah hadis maudhu', tak boleh, tak dibenarkan sama sekali untuk sebut ataupun meriwayatkan hadis itu, kecuali, okey, adatul istithna dekat sini. Okey, adatul istithna, illa, kecuali, ma'a bayan annahu maudhu', kecuali disebut diriwayatkan hadis itu bersama pemakluman, okey, menerangkan bahawa hadis itu adalah hadis maudhu'. Okey, dia kena terangkan dalam masa sama. Okey, dia sebut hadis itu, kemudian dia kena terangkan hadis itu adalah hadis maudhu'. Kalau sebut saja-saja tak boleh. Okey, baik. Seterusnya kita tengok contoh yang terdapat dalam masyarakat berkenaan dengan hadis maudhu'. Wa min amsilatil hadis al maudhu' qila. Okey, di antara contoh hadis maudhu' itu adalah memang waktu kecil-kecil kita selalu dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Okey, utlubul ilma, tuntutlah ilmu daripada liang lahat ke something like that lah, saya tak ingat maksud dia. Okey, minal mahdi ilal lahdi. Okey, yaqulu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Okey, Syekh Abu Fattah berkata, hazal kalam, okey, perkataan ini, statement ini, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Okey, wa yahka aidan bi sighati utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahawa perkataan ini sebenarnya, okey, statement ini sebenarnya datang daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dia adalah merupakan kalamu al-hukama. Okey, kata-kata hukama. Dia bukan sebuah hadis. Okey, fala yajuzu idafatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yatanaqaluhu ba'dhum. Okey, di mana tidak dibenarkan, tak boleh kita sandarkan statement ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab itulah dalam kita meriwayatkan apa-apa hadis, kita kena berhati-hati, risau kita menempah sebuah tempat di dalam neraka kerana kata-kata kita. Okey, baik, seterusnya kita lihat bagaimana hadis maudhu' ini muncul. Bagaimana hadis maudhu' ini muncul. Baik, innal wada'a fil hadis wal kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bada'a zuhurihi ba'da maqtalil khalifati Uthman ibn Affan. Okey, hadis maudhu' ini bermula
selepas pembunuhan, ini poin dia, okey, pembunuhan Khalifah Uthman ibn Affan. Okey, Uthman. Selepas pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan itu muncullah hadis-hadis maudhu', okey. Walladhi nutija anhu iftiraqul ummah al-islamiyah. Yang mana kemunculan hadis maudhu' ini telah menatijahkan, okey, menatijahkan bahawa umat Islam pada ketika itu berpecah belah. Kenapa? Okey. Umat Islam pada ketika itu berpecah belah. Why? Okey, menatijahkan kepada perpecahan. Aduh, kenapa macam ni? Pecah belah umat. Okey. Yang mana pecah belah kepada Syiah wa Ahzab, kepada pelbagai golongan lah. Okey. Pada ketika inilah munculnya Syiah, munculnya Khawarij, munculnya pelbagai lagi kumpulan-kumpulan. Summa tatawwara al-wad' fil hadithi min hadafin ila hadafin. Kemudian berkembanglah, okey, berkembang apa orang bagi hadis maudhu' ini, okey, daripada satu tujuan kepada tujuan yang lain. Okey, daripada satu tujuan kepada tujuan lain, dan sebab daripada satu sebab kepada sebab yang lain. Okey, di mana dia bermula dengan pendustaan terhadap fadail as-sahabah. Sebab pada ketika itu orang Arab kira macam dia nak lobby ketua-ketua untuk menjadi ketua dia, para sahabat-sahabat contohnya yang dia sanjung kan. So dia nak angkat lah, dia nak lobby lah sahabat ni untuk menjadi ketua. Pada ketika itulah dia membuat hadis-hadis maudhu' berkenaan dengan sahabat-sahabat supaya dapat lobby sahabat-sahabat ini untuk menjadi ketua. Okey, as-sahabah dan juga wa ahlul bait. Okey, wa intaha bil aghrad asy-syakhsiyah wa ata min khilalihi. Okey, jadi kita lihat daripada sebab-sebab itu adalah antaranya kita boleh simpulkan kepada 5 perkara. Okey, yang pertama adalah nusratul ahzab wal ahwa as-siyasiyah. Okey, untuk menangkan, kenapa mereka membuat hadis-hadis dhaif? Untuk menangkan kumpulan mereka. Okey, untuk menangkan kumpulan ataupun hawa nafsu. Okey, nafsu kumpulan-kumpulan inilah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah al-intiqam minal muslimin wal muslimin. Okey, untuk balas dendam. Okey, balas dendam orang Islam terhadap Islam lain. Okey, terhadap orang Islam yang lain. So dia buat hadis ini untuk balas dendam lah. Cerita tentang orang ini bahawa Rasulullah kata bahawa si fulan bin fulan adalah munafik contohnya. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah al-asabiyah lil qabilah wal jins wal balad. Okey, dalam masa sama ada juga orang yang membuat hadis dhaif ini untuk asabiyah, untuk angkat dia punya kumpulan. Okey, angkat dia punya kumpulan dengan hadis-hadis maudhu'. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tanfirun nas anil Islam. Okey, dalam masa sama orang-orang yang memusuhi Islam ini membuat hadis dhaif dan sebarkan kepada masyarakat untuk menjauhkan orang ramai daripada Islam. Okey, menjauhkan orang ramai dari Islam. Okey, itu sebab yang keempat. Okey, dan yang kelima adalah untuk menangkan, okey, pada ketika ini banyak mazhab-mazhab. Nah, ini bukan cerita mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, tak. Ini merupakan mazhab akidah. Okey, pada ketika itu berlakunya kecelaruan akidah di mana timbulnya pelbagai orang yang menyatakan bahawa Islam sebenarnya begini, Islam sebenarnya begini. Jadi bagaimana mereka nak menangkan mazhab mereka adalah dengan membuat, okey, kumpulan-kumpulan
Khawarij contohnya, Syiah dan sebagainya, okey, untuk menangkan mazhab mereka. Walhal contohnya kita lihat Khawarij dan sebagainya, mereka ini membawa pemikiran-pemikiran yang jauh daripada Islam, okey, dan mereka menangkan dengan ataupun mengangkat kumpulan mereka dengan membuat hadis-hadis dhaif berkenaan dengan mazhab mereka. Okey. Baik. Jadi kita lihat yang ketiga di sini, iaitu apakah ciri-ciri ciri-ciri hadis dhaif. Macam mana kita nak tahu hadis itu adalah hadis dhaif? Okey. Di sini kita boleh simpulkan kepada 5 poin, okey, berkenaan dengan cara-cara untuk kita mengetahui bahawa hadis itu adalah hadis dhaif. Okey, yang pertama adalah tanaqudul hadis ma'al Quran atau qawaid din. Okey, dia hadis itu bercanggah dengan hadis dan juga Al-Quran, dengan hadis dan juga Quran dalam masa sama asas-asas agama. Okey, dia bercanggah dengan asas-asas agama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah tanaqudul hadis ma'a ma jaa bihi as-sunnah ats-tsabitah. Okey, dalam bersama dia bercanggah dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Okey, bercanggah dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Maksudnya bercanggah dengan hadis lah. Hadis maudhu' ini dia mestinya akan ada percanggahan yang ketara terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah adamu wujudul hadis fi dawawin al-hadithiyah. Okey. So macam ni kita nak tahu, antara cara lain adalah dengan kita cek hadis ini di dalam buku-buku yang terkini, buku-buku hadis yang terkini. Kalau tak ada dalam tu, maksudnya hadis tu adalah hadis maudhu'. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah iqrar wadi'ul hadis biwad'ihi. Okey. Yang keempat adalah bahawa orang yang buat hadis maudhu' itu, okey, hadis maudhu', orang yang buat hadis maudhu' itu mengaku. Okey. Dia mengaku dia telah mendustakan ataupun membuat hadis maudhu'. Okey, itu yang keempat. Yang kelima adalah rakakatul lafzi wal makna. Okey. Rakakah ni maksudnya lemahnya lafaz dan juga makna hadis itu. Lafaz dan juga hadis makna itu macam tak betul. Macam tak betul. Macam kita baca pun akal kita tak boleh nak terima hadis itu. Okey. Tetapi dalam yang sama perlu kita rujuk. Okey, ini adalah antara cara-cara. Bukan bermakna kalau lafaz itu lemah kita tak percaya bahawa itu hadis sahih ataupun hadis hasan. Tetapi kita kena check. Selalunya hadis yang mempunyai lafaz yang lemah, makna yang lemah, maksudnya makna yang macam kurang masuk akal, selalunya adalah hadis yang maudhu'. Okey. Boleh kita kata kalau seseorang itu pergi ke Masjid Nabawi 100 kali dalam masa satu hari, dia akan masuk syurga. Okey, itu adalah hadis yang tak masuk akal kan. Okey, so kita boleh katakan bahawa itu adalah hadis yang maudhu'. Okey. Yang keenam adalah syuhratu ar-rawi biwad'ihi. Okey, syuhratu ar-rawi biwad'ihi. Macam mana kita nak tahu juga? Caranya adalah perawi, okey, perawi yang merawikan hadis itu dia sangat masyhur. Okey, masyhur dengan hadis maudhu'. Okey. Para ulama telah membukukan untuk menjaga kesahihan hadis ini, banyaklah apa orang kata usaha-usaha untuk menjadikan hadis ini jauh daripada maudhu', jauh daripada dhaif. Okey. Jadi antara cara-caranya para ulama ini telah membukukan sebuah kitab Sayru A'lamu An-Nubala. Okey, Siyar A'lamu An-Nubala. Buku ini menceritakan tentang profil seseorang itu ketika di zaman Nabi. So ni kira macam
kita boleh kata contoh Facebook. Okey, Facebook ada semua profil data tentang seseorang itu ada dekat situ. So kira ni bentuk bukan nak kata inilah social media, tapi dia adalah satu pembukuan berkenaan dengan profil-profil orang pada ketika zaman itu. So kalau seseorang itu nak check dia ni okey ke tak, dia ni apa pegawaian dia, apa orang cakap tentang dia ni, maka para ulama akan membuka buku Siyar A'lamu An-Nubala. Okey, itu adalah yang ketiga. Okey, yang terakhir di sini adalah yang keempat. Al-qaul wal amal bil hadisi al-mawdu'. Okey, apakah perbincangan ulama berkenaan dengan hadis mawdu' dalam bersama? Adakah kita boleh beramal dengan hadis mawdu'? Okey, adakah kita boleh beramal dengan hadis mawdu'? Okey, yang pertama adalah wa huwa al-kadhibu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala tahillu riwayatuhu illa 'ala sabili bayan annahu mawdu'. Okey, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahawa ialah merupakan satu pendustaan. Okey, dusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tahillu, tak boleh meriwayatkan kecuali dengan memberitahu bahawa itu adalah hadis mawdu'. Okey, sabili bayan, terangkan. Okey, kerana Rasulullah sebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atas aku, dia menempah sebuah tempat di dalam neraka. Wal iyazu billah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah wa hukmul amal bil ahadith al mawdu'ah haramun. Okey, dan hukum beramal dengan hadis mawdu' adalah haramun. Kenapa haram? Li'annahu yakdhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kenapa haram? Dia adalah satu dusta ke atas Nabi. Dan dusta ke atas Nabi tak sama dusta ke atas manusia. Okey, bahawa ia merupakan satu dosa yang sangat-sangat besar. Bal a'zam al-ismu 'inda Allah. Okey, dosa itu lebih besar ke atas Allah SWT. Okey, di sisi Allah SWT, Allah melihat perkara itu sangat-sangat besar. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis tentang aku dan hadis itu dilihat sebagai pendustaan, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia adalah salah seorang daripada pendusta. Apabila kamu dah dicap oleh Allah SWT sebagai seorang pendusta, na'udzubillahi min zalik, maka percayalah, okey, hidup kamu tidak akan berkat, okey, hidup kita tidak akan berkat, okey, dan kita akan menempah sebuah tempat di dalam api neraka. Okey, baiklah, dan yang terakhir di sini, ayyuhal ikhwa al-kiram, inna wajibna huwa nusratun nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bahawa anak-anak sekalian, okey, kewajipan kita adalah untuk kita memenangkan Islam. Dan caranya adalah kita kena ketahui bahawa hadis-hadis yang tidak sabit itu, tidak jelas itu, kita kena hentikan. Dalam masa sama, apabila kita ingin sebarkan apa-apa yang orang kata ini adalah hadis di dalam social media, hati-hati. Okey, hati-hati di dalam internet. Kalau kita nak sebarkan apa-apa hadis sekalipun, hati-hati kerana kita khawatir ia akan membawa kita kepada pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min zalik, dan kita akan jatuh masuk ke dalam api neraka. Okey, baik. Saya harap antum boleh buat nota daripada kelas kita pada hari ini. Kemudian kamu boleh submitkan nota antum di dalam Google Classroom. Okey, Google Form yang saya beri di dalam Google Classroom. Wallahu alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.